Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang hormati tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya nak sama-sama berbincang untuk kita membincangkan tentang solat Aidilfitri norma baru 2020. Oleh kerana tahun ini kita solat kebanyakan akan solat di rumah masing-masing, maka dalam hukum solat Aidilfitri ini iaitu sunat muakkad, boleh dilakukan di masjid dan boleh dilakukan di rumah masing-masing. Dan sunat berjemaah, sunat antara sunat-sunat solat sunat yang disunatkan berjemaah iaitu solat dua hari raya Aidilfitri dan juga Aidil Adha. Maka walaupun kita tidak dapat pergi ke masjid untuk berjemaah di masjid, kita tetap juga boleh berjemaah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, ibu bapa dan juga anak-anak, bersama dengan keluarga kita solat berjemaah. Jadi solat Aidilfitri ini pertamanya rakaatnya iaitu 2 rakaat. Iaitu waktu solat Aidilfitri iaitu kira-kira waktu duha ataupun dipanggil segalah matahari telah terbit, segalah telah tinggi segalah, lebih kurang pukul 7.30 itu dah boleh dah untuk kita solat Aidilfitri. Ataupun macam biasa kita nak lakukan seperti mana tahun-tahun yang lepas di masjid kita solat kebanyakannya pukul 8 ataupun 8.30. Bolehlah berbincang dengan keluarga masing-masing untuk kita solat pada pukul berapa. Yang penting waktunya iaitu matahari segalah sehingga gelincir matahari, iaitu sehingga solat zuhur ataupun sebelum solat zuhur. Itulah waktu untuk solat Aidilfitri. Maka tuan-tuan kalau nak solat pukul 10 pun boleh, pukul 11 pun boleh. Jadi yang pentingnya kita solat iaitu untuk sama-sama kita mengambil sunnah ataupun sunat pada hari raya, iaitu kita solat 2 rakaat solat Aidilfitri. Dan rakaatnya adalah dua rakaat sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal Aid rak'atain lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Aidilfitri dia solat 2 rakaat dan tidak solat sebelumnya dan juga selepasnya. Maksudnya tidak ada solat qabliyah dan juga ba'diyah. Juga disebut oleh Jundub, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam binal fitra wal syamsu ala qidi rumhaini wal adha ala qidi rumhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika solat Aidilfitri bersama kami di saat matahari setinggi dua galah, dan solat Aidil Adha setinggi kira-kira segalah, tuan-tuan. Jadi itulah waktu solat Aidilfitri. Kemudiannya solat Aidilfitri ini sunat kita bertakbir ataupun kita mengangkat takbir pada rakaat pertama sebanyak 7 kali. Selepas doa iftitah sebelum membaca suratul Fatihah, kita takbir sebanyak 7 kali. Selepas saja kita takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Selepas habis doa iftitah, maka kita takbirlah sebanyak 7 kali Allahu Akbar, dan boleh sunat diselangi dengan bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ataupun boleh disambung dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka sunat membaca ataupun bertakbir 7 kali pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua sunat bertakbir sebanyak 5 kali selepas naik bangun daripada rakaat
masuk ke rakaat kedua, sebelum membaca suratul Fatihah, maka sunat bagi kita bertakbir sebanyak 5 kali. Takbir sebanyak 5 kali. Sekiranya terlupa untuk takbir, kita dah terbaca Fatihah, sama ada rakaat pertama ataupun rakaat kedua. Tadi tidak mengapa, kerana itu sunat hai'ah saja, tidak dituntut untuk sujud sahwi apabila kita terlupa, dan tidak perlu untuk mengulangi. Contohnya biasanya, termasuk para imam sebelum ini pun kadang-kadang terlupa, kerana solat Idul Fitri atau Idul Adha ni bukan setiap minggu, setahun 2 kali saja. Idul Fitri setahun sekali, Idul Adha setahun sekali. Maksudnya kita solat hari raya ini setahun 2 kali saja. Sebab itu kadang-kadang terlupa. Malah imam yang biasa menjadi imam pun kadang terlupa, apalagi lagi kita. Sekiranya kita terlupa, biasanya terlupa itu pada sama ada rakaat pertama atau rakaat kedua, kita terus mau cepat, dah termasuk Fatihah, terus mau suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba kita baru tengok takbir. Sekiranya sudah begitu, dah masuk saja suratul Fatihah, maka tidak perlu mengulangi untuk bertakbir. Terus saja Fatihah, tidak mengapa. Para makmum yang belakang, yang keluarga masing-masing, adik-beradik, anak dan sebagainya, tidak perlu sibuk dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah untuk mengingatkan imam yang baru kali pertama menjadi imam Idul Fitri. Tak perlu, biar saja, teruskan saja. Imam tu ayah kita ke atau kita ke yang menjadi imam, terus membaca suratul Fatihah. Jangan gaduh, lepas tu jangan gaduh. Jangan kata lah macam tak sembahyang raya lah sebagainya. Sebab apa? Cuma tak takbir 7 kali ataupun 5 kali. Itu hanya sunat saja. Jadi kerana waktunya telah habis. Waktunya iaitu pada rakaat pertama selepas doa kita sebelum suratul Fatihah. Pada rakaat kedua selepas kita takbir naik bangun untuk diri untuk rakaat kedua sebelum membaca suratul Fatihah. Itulah tempat untuk bertakbir. Bila saja dah masuk saja kita membaca suratul Fatihah, maka masanya dah habis untuk takbir tadi. Maka terus sajalah untuk membaca suratul Fatihah, tidak mengapa, dan tetap sah. Tetap sah. Jangan menggaduh kerana takbir saja. Disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Amr bin Abi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fi ainis natain asharata takbirata sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah wa lam yusalli qablaha wa la ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila solat hari raya sebanyak 12, bertakbir sebanyak 12 kali. 7 kali pada rakaat yang pertama, 5 kali pada rakaat yang kedua, dan tidak solat sebelum dan juga selepasnya. Itulah kaedah solat Idul Fitri yang sangat mudah. Kalau tak dapat berjamaah, maka solat sajalah sendirian di rumah. Kemudiannya sunat-sunat ketika menyambut solat, ketika menyambut hari raya Idul Fitri ini. Yang pertamanya iaitu khutbah. Hukum khutbah iaitu sunat juga hukumnya. Solat Idul Fitri jadi sunat, khutbah juga sunat. Cuma khutbah pada hari raya ini iaitu selepas solat. Khutbah selepas solat. Jadi tuan-tuan boleh lakukan, kalau mampu lakukan, silalah lakukan khutbah, dan mengambillah mana-mana khutbah daripada majlis agama dan sebagainya. Ikutlah kita membaca khutbah yang telah disediakan, ataupun bolehlah khutbah secara sendiri untuk nasihati keluarga yang ada ketika itu. Yang penting maksudnya sunat itu, walaupun dia sunat, bila khutbah saya berbentuk khutbah, maka hendaklah rukun-rukunnya itu sempurna. Tuan-tuan, kalau tak mampu berkhutbah, maka tidak mengapa, tak perlu berkhutbah. Kalau sekadar untuk memberi tazkirah saja pun boleh. Maksudnya tazkirah bukan khutbah lah, tazkirah saja ataupun nasihat, beritahu kepada keluarga, jadi keluarga sekalian, anak-anakku, cucu-cucuku, berbuat baiklah kita, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar nasihat, maksudnya sebagai peringatan, dan hukumnya sunat. Kalau tidak berkhutbah pun, solat sunat Idul Fitri tadi tetap sah. Tetap sah.
Kemudiannya kita bertakbir, sunat bertakbir, sunat bertakbir. Dalam solat Aidilfitri ini ataupun pada hari raya Aidilfitri ini dipanggil takbir mursal, takbir mursal. Bila masanya takbir itu sunat kita bertakbir, iaitu selepas terbenam saja matahari pada 29 Ramadan ataupun 30 Ramadan sehingga takbir atau ihram imam. Itulah masa untuk kita bertakbir, masa untuk kita bertakbir untuk solat atau hari raya Aidilfitri. Maka sunatlah kita pada malam hari itu banyakkan takbir, banyakkan takbir. Jangan pula kita bila malam raya itu sudah pegang mikrofon karaoke pula. Jadi banyakkanlah bertakbir. Sampai bila? Sampai takbiratul ihram imam. Jadi sekiranya kita solat di rumah, maka sehingga bila rumah kita bertakbir? Sehingga takbiratul ihram imam ketika solat di rumah tadi itu. Allahu Akbar imam, atau kita yang jadi imam ataupun bapa kita menjadi imam, maka bila sahaja dia takbir solat hari raya Aidilfitri, maka selesailah waktu untuk bertakbir. Maka sebelum itu sunat kita bertakbir. Maka bolehlah tuan-tuan bertakbir bersama keluarga di rumah masing-masing bermula pada malam hari raya itu sampailah sehingga takbiratul ihram imam. Cumanya kita bertakbir ini berbeza dengan takbir seperti mana orang-orang Arab. Kita kalau orang Arab bertakbir, dia sesuai dengan lafaz takbir itu, iaitu Allahu Akbar. Bila sebut takbir itu dengan sinonimnya dengan semangat, seperti orang Arab kalau bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Penuh semangat. Berbeza dengan masyarakat kita orang Melayu, dia lembut sikit, seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lembut kan. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sedih kita. Kita sedih. Ingatkan sedih sebab apa? Ingat rasa keagungan Allah Ta'ala. Rupanya tak boleh balik kampung. Rupanya itu sedih sangat tu. Tak apalah. Jadi itu cara orang kita. Tak apalah dengan gaya apa pun tuan-tuan, sunat kita bertakbir pada malam hari raya sehingga sebelum takbiratul ihram imam. Kemudiannya sunat juga kita mandi, walaupun tak pergi masjid, tak solat di masjid, sunat mandi. Sunat mandi hari raya. Niatnya saja aku sunat mandi hari raya kerana Allah Ta'ala. Mandi pagi itu mandi hari raya sunat, walaupun tidak pergi masjid. Kita mandi selepas subuh atau sebelum subuh ke, kita mandi tu kita niatkan mandi sunat hari raya. Dan juga memakai pakaian yang baik, walaupun tak beli baju baru pada tahun ini. Ada yang mungkin tak beli baju baru, tetap sunat pakai yang baik. Maksudnya walaupun tidak baru, tapi yang jarang-jarang dipakai. Sudah memadai lah, sudah memadai sunat. Dan juga memakai wangi-wangian. Pakailah wangi-wangian, sunat hukumnya. Walaupun hanya sekadar solat di rumah, tetap kita boleh mendapat pahala sunnah atau pada sunat. Sebut Hasan bin Ali bin Abi Talib, amarana Rasulullah SAW fi idaini an nalbasa adwada ma najidu wa an natatayyiba bi adwadi ma najidu wa an nadhiha bi asmani ma najidu. Rasulullah SAW memerintahkan kami agar pada hari raya mengenakan pakaian yang paling baik, pakai wangi-wangian yang paling bagus, yang harum. Dan juga sekiranya berkorban itu untuk Aidil Adha, adalah berkorban dengan binatang yang paling baik sekali, tuan-tuan. Kemudiannya sunat juga bagi kita dalam suasana norma baru ini, sebelum kita solat tadi tu, kita makan dahulu. Makan dahulu. Sebelum kita solat Aidilfitri tadi tu, kita makan dahulu. Lepas subuh, sebelum solat pukul 7, kita makan dahulu. Sedikit saja, tak perlu banyak makan itu. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan daripada Anas, kerana Nabi SAW la yaghdu yauma Aidilfitri hatta yakula
tamaratin wa yaquluhunna fitran. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Aidil Fitri dia tidak akan pergi ke tempat solat sebelum dia memakan beberapa biji tamar dengan jumlah yang ganjil. Jadi kita makan kurma yang ada baki-baki bulan Ramadan itu, makanlah sebiji ke ataupun 3 biji atau 5 biji yang ganjil, sunat yang ganjil sebelum kita solat. Sebelum solat, lepas tu solatlah kita. Walaupun dalam keadaan kita berada di rumah, maka tetap kita boleh melakukan perkara-perkara yang sunat, tuan-tuan dan puan. Kemudian juga boleh sunat untuk kita mengucapkan selamat hari raya. Sunat sekarang ini boleh kita ucapkan, maksudnya sama ada melalui kita ucapkan selamat hari raya sesama keluarga di dalam rumah dan besar dengan sanak saudara, kawan-kawan dan sebagainya, dengan menggunakan sekarang ini dah canggih WhatsApp, video dan sebagainya. Jadi sunat kita mengucapkan selamat hari raya walaupun kita tak dapat mengunjungi di rumah masing-masing. Sebagaimana dari Jubair bin Nufair, kana asbabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yauma 'id yaqulu ba'dhum li ba'd taqabbalallahu minna wa minkum. Para sahabat Rasulullah SAW jika bertemu pada hari raya, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, iaitu semoga Allah menerima amal kami dan juga kamu. Semoga Allah menerima amalan kami dan juga kamu. Maka kita mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Sunat hukumnya mengucapkan selamat hari raya. Kita dalam masyarakat kita sebut selamat hari raya. Sebaiknya kita tambah dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita sepanjang Ramadan yang lepas dan sehingga kita menyambut hari raya ini dan juga kita dan juga kamu, tuan-tuan. Jadi dalam norma baru ini kita tetap masih lagi boleh melakukan perkara-perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setakat itu dulu. Mudah-mudahan kita akan dapat bertemu lagi insya-Allah. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi